tuduhan ilzam yang mengatakan Imam Abu Hanifah ni tidak mahir ilmu hadis, Imam Abu Hanifah ni tidak pandai bahasa Arab dan sebagainya. Kan? Jadi ulama-ulama Ahnaf ni mereka jawablah. Jadi kita baca sikit kritikan, sesetengah kritikan terhadap Imam Abu Hanifah dan jawapannya. Kebanyakan selalunya kritikan yang ditujukan kepada Imam Abu Hanifah, orang yang pertama membuat kritikan terhadap Imam Abu Hanifah ini adalah Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala sendiri. Dalam kitabnya Ad-Du'afa, Imam Nasa'i ini tulis kitab Nasa'i lah. Jangan baca bagi bawah Nisa'i jadi perempuan. Tak. Ustaz kami kata, kamu belajar darah hadis ni kalau malas letih, malas dari belajar Nisa'i ni, hajistu anin nasa'i adiltu ilan nisa'i. Aku lemuh daripada belajar kitab Nisa'i, aku akan pesongkan kepada Nisa'i perempuan. Aku akan tuju kepada Nisa'i itu perempuan. Makna kahwin lah. Malah mengaji Nasa'i, kitab Nasa'i, pergi cari Nisa'i lah. Nisa' itu makna perempuan. Bagi bawah jadi perempuan, wanita. Bagi atas makna kitab Nasa'i. Jadi Imam Nasa'i dalam kitab beliau Ad-Du'afa, sewaktu beliau tazkirah Imam Abu Hanifah ni, beliau tulis apa? Nu'man, nama Imam Abu Hanifah siapa? Nu'man bin Sabit. Dia kata apa? Nu'man bin Sabit Abu Hanifah laisa bil qawiyyi fil hadis. Tak kuat daripada hadis. Jadi kritikan-kritikan ni bukan daripada orang biasa, daripada ulama-ulama sendiri. Sebab tu ulama Hanafi menjawab. Itu satu kritikan. Sebagai jawapannya, kalau orang kata, ni Imam Nasa'i sendiri tulis ni, Imam Abu Hanifah ni laisa bil qawi fil hadis, tak kuat pada hadis. Maka ulama jarah wa ta'dil. Ulama ni dah banyak. Macam saya sebut tadi, kitab hadis, ilmu hadis luas. Jadi seperti mana ilmu hadis luas, ulama ilmu hadis pun luas. Jadi ulama jarah wa ta'dil. Satu lagi bidang ilmu hadis dipanggil bidang ilmu jarah wa ta'dil. Apa tak? Kita nak satu orang perawi ni, kita nak ukur dia setara mana. Kalau dia ni orang baik, ada lafaz-lafaz yang digunakan untuk menggambarkan dia seorang baik. Muttaqi contohnya, seorang waraq contohnya. Kalau dia seorang yang buruk, tak baik, tak comel, ada lafaz-lafaz jarah dia panggil. Satu jarah maknanya mencedera, lafaz cederakan. Ta'dil ini lafaz untuk mentakdilkan dia, untuk menggambarkan dia sebagai seorang yang adil. Jadi ilmu ni dipanggil ilmu jarah wa ta'dil. Jadi ilmu jarah wa ta'dil ni ada kaedah dia. Jadi kalau kamu kata Imam Nasa'i kata Nu'man bin Sabit tadi seorang yang laisa bil qawi fil hadis, tak kuat pada hadis, kena tengok pula dalam ilmu jarah ta'dil ada kaedah dia. Ada kaedah dia, disiplin dia. Kalau bagi seorang perawi tu kita nak faislah, kita nak finalkan dia ni jarah ataupun ta'dil, dia ni banyak cedera ke banyak orang mentausikkan dia, banyak orang yang menggambarkan dia sebagai adil. Maka kalau kita perhati pada kaedah tersebut, kalau kita perhati kaedah tersebut, maka segala tuduhan tadi akan terangkat dengan sendiri. Kalau tidak, betapa ramai imam-imam besar pun tak sunyi daripada kritikan. Tak ada satu orang pun melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kita je lah, kalau orang kafir. Orang kafir sendiri kata kahin, kata majnun, kata sahir dan sebagainya. Jadi kena tengok kaedah ilmu jarah wa ta'dil tadi. Kenapa banyak mana imam-imam yang berlalu, yang besar-besar. Contoh Imam Syafi'i kita sendiri. Imam Syafi'i kita sendiri rahimahullah ta'ala, Yahya bin Ma'in. Ini seorang ulama hadis. Dia kata apa mengenai Imam Syafi'i? Yahya bin Ma'in telah mencederakan Imam Syafi'i. Telah menjarahkan Imam Syafi'i. Demikian juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala telah dicederakan oleh Imam Karabis rahimahullah ta'ala. Imam Zuhli juga telah menjarahkan Imam Bukhari. Maknanya tidak ada orang imam yang berlalu, melainkan ada saja ulama yang mencederakannya. Cedera ini jangan faham tumbuk bala tampar. Cedera dengan tadilah perkataan-perkataan yang jarah tadi. Demikian juga Imam Auza'i, Imam Ahmad telah mencederakan beliau. Kalau kita nak ambil kira semua akwal-akwal jarah ini, akwal-akwal cedera ini,
maka tak ada seorang pun atas dunia ni kita boleh kata siqah. Sebesar-besar, sehebat-hebat Imam Syafi'i pun ada yang mencederakan beliau, maka tak ada lah atas dunia ni yang siqah. Semua fasik semualah. Kan? Apatah lagi kita. Kalau Imam Syafi'i pun ada yang mencederakan, macam kita lah. Kita hebat setara mana pun, ada yang like kita, ada yang dislike. Kan? Ada yang buat gambar emoji love, ada yang buat gambar emoji marah. Kan tu kan? Itu memang lazim atas dunia, lumrah atas dunia macam tu. Okey. Sampailah Ibnu Hazm telah mencederakan Imam Tirmizi. Demikian juga beliau, bukan saja Ibnu Hazm ni, dia kata Imam Tirmizi dengan Ibnu Majah sebagai majhul. Majhul apa maksud dia? Tak diketahui. Non-detected. Sehebat-hebat Imam Tirmizi dengan Imam siapa Ibnu Majah pun boleh dia kata majhul. Kan? Macam mana tu? Jadi kalau nak pakai semua call tadi, habislah. Malah Imam Nasai, kepada Imam Nasai, setengah ulama mengilzamkan beliau sebagai tasyayyuq. Imam Nasai ni setengah orang, Imam Nasai tak ada yang kata Imam Abu Hanifah laisa bil qawi fil hadis tadi. Dia sendiri setengah ulama lain mengatakan dia tasyayyuq. Tasyayyuq ni makna cenderung ke arah Syiah. Tasyayyuq. Syiah marilah. Tasyayyuq makna apa? Cenderung ke arah Syiah. Ada juga orang kata Imam Nasai ini tasyayyuq. Dan memajruhkan Imam Nasai. Jadi tuan-tuan yang mulia, hakikatnya para ulama jarah dan ta'dil ni dia ada usul yang sendiri, ada disiplin yang sendiri. Usul pertama, kalau satu orang itu masyhur sampai kepada tahap tawatur, pada tahap mutawatir dari segi imamah dan adalah, maknanya dia seorang imam. Macam Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Keimaman beliau itu begitu masyhur sampai kepada tahap tawatur. Kita ngajar hadis kan, hadis mutawatir ini, perawi yang menyampaikan hadis tadi begitu ramai sekali sehingga otak kita tak boleh kata dia menipu dalam bab ni. Kan? Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik ni berkenaan dengan imamah dia, berkenaan dengan dia seorang tokoh, seorang imam ini begitu tawatur sekali setiap zaman, setiap generasi demi generasi. Kalau orang macam ni, kalau hanya ada 2-3 orang yang mentajrih, ada 2-3 orang yang mencederakan dia, tak boleh pakai. 2-3 orang saja. Kan? Hanya 2-3 orang saja kata ni tak kuat dalam hadis. Hanya 2-3 orang kata dia ni Syiah. Hanya 2-3 orang kata, tak kisahlah dengan alfaz apa pun, hanya mentajrih ataupun mencederakan dia, maka itu tak boleh pakai. Demikianlah kita mari kepada Imam Abu Hanifah ni, tuan-tuan. Imam Abu Hanifah ni dari segi adalah dan imamah, dari segi tokoh, pemimpin dan dari segi adalah beliau ni telah mencapai had tawatur, telah mencapai tahap mutawatir. Kan? Malah digelar Imam A'zam, imam yang paling agung di antara 4 imam tu. Sebab dia yang mula-mula sekali. Dari segi tarikh lahirnya dia pun awal, dia adalah kibar tabi'in. Tak kibar tabi'in pun, beliau adalah sirarut tabi'in. Mana beliau adalah tabi'in. Kan? Jadi keimaman ataupun tokoh imam beliau ataupun adalah beliau ni telah sampai kepada had tawatur. Para imam hadis yang besar-besar telah mensabitkan beliau adalah seorang yang berilmu, seorang yang bertakwa, dan banyak ulama-ulama telah mentahsinkan beliau. Ini yang katakan beliau ni adalah seorang yang adil. Jadi kalau 2-3 orang yang mencederakan Imam Abu Hanifah itu, tak boleh nak pakai lah. Jadi tak boleh pakai lah kaedah kata, kalau kata Imam Nasai kata Imam Abu Hanifah itu laisa bil qawi fil hadis, itu tak boleh pakai. Jadi dengan jawapan ini, setengah-setengah para juhala. Siapa juhala? Para orang jahil ni, dia kritik pula, dia kata di sisi muhaddisin ada satu lagi usul dalam jarah dan ta'dil ni. Kita nak cederakan orang, kita nak mengatakan orang itu adil, ada satu usul dia apa? Sebab tu kita kalau tak mengaji ni tak boleh kita nak letak hukum pada satu orang perawi ni hanya berdasarkan tengok dalam Lisanul Mizan, tengok dalam Mizan I'tidal, kitab-kitab perawi hadis. Tengok ulama ni kata, banyak ulama ni kata
seorang perawi ini adalah seorang yang takwa, seorang yang baik, warak dan sebagainya. Dan ramai ulama kata dia adalah seorang yang fasik, seorang yang mudallis, seorang yang banyaklah perkataan-perkataan jarah. Jadi kita ukur bila kata ulama banyak kata jarah, ini ulama perawi ini tak boleh pakai. Bukan sekadar semudah itu. Malah ada satu usul dalam ilmu ni, dia sebut al-jarah muqaddam ala ta'dil. Bila dua-dua ada, seorang berkenaan dengan seorang perawi, ada ramai ulama kata dia adalah seorang yang adil. Dan ramai juga ulama kata dia adalah seorang yang jarah. Faham dah jarah ta'dilan sini kan. Jadi waktu itu ada usul. Usul kata al-jarah muqaddam ala ta'dil. Makna jarah itu terdahulu di atas ta'dil. Faham tak? Makna kalau dua-dua ada, jarah pun ada, ta'dil pun ada, kita kena dahulukan jarah. Itu usul. Jadi dia kata Imam Abu Hanifah ni jarah pun ada, ta'dil pun ada. Jadi kalau pakai usul ni nak cakap apa? Jarah didahulukan ke atas adil. Makna Imam Abu Hanifah tak boleh pakai lah kalau pakai usul ni. Jadi dia nak jawab. Maka bila kita dapati bahawa kepada Imam Abu Hanifah ni dua-dua ada jarah dan ta'dil, dua-dua dinukilkan, maka jarah adalah rajih. Mana kita kena pakai jarah. Itu kalau ikut usul ni lah. Tapi tak habis lagi. Sebenarnya Maulana Taqi Usman ni jawabnya. Jawab ni dia kata, kritikan dengan memakai usul ini adalah hanya bagi orang-orang yang hanyalah berasaskan di atas kejahilan saja. Dia tak mengajar habis tu. Kenapa? Kaedah al-jarah muqaddam ala ta'dil itu bukannya kaedah mutlak. Malah kaedah yang ada syarat dia. Kena tengok pula syarat dia. Bukan secara mutlak. Bila mana ada ta'dil, ada jarah, kita kena dahulukan jarah. Bukan secara mutlak macam tu. Dia ada lagi spek-spek lain. Dia ada lagi syarat-syarat yang lain. Jadi bila ada kontra di antara jarah dan ta'dil, dua-dua aqwal ada. Dua-dua qaul kata. Ini perawi ni setengah orang ni kata dia jahat, dia mudallis, dia penipu, dia tak ingat hafalan, dia teruk dan sebagainya. Perawi lain kata dia bagus, dia muttaqi, hafalan dia bagus dan sebagainya. Dua-dua ada. Maka waktu itu ketika ta'arus, kita nak tarjih mana, maka ulama telah buat dua tarikah, dua cara. Okey. Ilmu tinggi ni tu nama lain ni mukaddimah kan, dia campur, bila mukaddimah dia campur pula ke ilmu tinggi, ilmu rendah. Tak apalah, tuan-tuan dengar dulu. At least ada information, maklumat daripada yang kita dapat insya-Allah. Dia kata, tarikah pertama yang mana Khatib Baghdadi telah tulis dalam kitab Al-Kifayah fi Usulil Hadis wa Riwayah. Khatib Baghdadi dalam kitab beliau Al-Kifayah fi Usulil Hadis wa Riwayah, dia kata waktu itu pertama kita kena tengok jarihin. Bilangan jarihin itu ramai ataupun bilangan yang menta'dil itu, mu'addilin itu ramai. Kena tengok pada bilangan pula. Itu usul pertama, kena tengok. Hak kata baik itu ramai ke atau hak kata jahat itu, hak kata buruk itu ramai. Tengok pada bilangan. Itu pertama. Jadi kalau kita tengok pada usul ni, ya, kalau kita tengok pada usul ni, pun dia tak tergugat kepada Imam Abu Hanifah. Kita nak backup Imam Abu Hanifah ni kan, pun tak tergugat. Kenapa? Yang kata Imam Abu Hanifah itu, yang menjarahkan Imam Abu Hanifah itu hanya 2-3 kerak saja, berbanding ulama-ulama yang menta'dilkan Imam Abu Hanifah, bilangannya begitu ramai. Yang menjarahkan Imam Abu Hanifah siapa? Imam Nasa'i, Imam Bukhari, Imam Daraqutni, Hafiz Ibn Adi. Ma'dud, beberapa kerak saja. Tapi imam-imam belakang tu. Dan Ibn Adi ni walaupun dia menjarahkan Imam Abu Hanifah, kita bagi tahu dah sebelum ni, dia adalah anak murid Imam Tahawi. Imam Tahawi ni Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Bila dia belajar dengan Imam Tahawi, barulah dia terbuka hakikat sebenar Imam Abu Hanifah. Lepas tu dia rujuk balik jarah dia tadi. Selepas dia mengetahui azmah keagungan Imam Abu Hanifah, dia tarik balik perkataan dia. Jadi kebanyakan orang yang mencedera Imam Abu Hanifah disebabkan mereka tidak terbuka hakikat keadaan sebenar, kehebatan sebenar Imam Abu Hanifah. Itu sebenarnya. Sedangkan orang yang mentakdilkan Imam Abu Hanifah begitu ramai sekali, tak boleh nak bilang. Ramai sekali.
yang mengatakan Imam Hanifah ni seorang yang hebat. Orang pertama dalam bab ilmu jarah dan ta'dil ni, orang alim pertama, yang mana mengatakan Imam Abu Hanifah ni seorang yang hebat, yakni mengtakdilkan Imam Abu Hanifah. Ulama pertama, alim pertama adalah Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj, yang mana digelar Amirul Mukminin fil Hadis. Bukan jalan-jalan. Siapa? Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj. Lakab dia Amirul Mukminin fil Hadis. Amir Sa' dalam ilmu hadis. Imam Syu'bah bin Ibn Al-Hajjaj. Jadi berkenaan dengan Imam Abu Hanifah, dia tulis apa? Kana wallahi siqatun. Beliau Imam Abu Hanifah ni, wallahi demi Allah, aku katakan siqah. Siqah, 2 kali siqah. Siqah ni makna orang yang baik lah. Siqah. Dan imam yang kedua dalam ilmu jarah dan ta'dil ni, Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Kalau orang belajar ilmu jarah ta'dil ni, nama-nama imam ni masyhur lah. Familiar lah bagi mereka. 2 Yahya. Yahya bin Sa'id Al-Qattan, satu anak murid dia Yahya bin Ma'in. Yahya bin Sa'id Al-Qattan dia kata, yang mana beliau sendiri anak murid Imam Abu Hanifah. Takkan dia nak kata buruk pada ustaz dia. Dia kenal. Yang mana Hafiz Zahabi dalam kitab beliau Tazkiratul Huffaz mengatakan siapa tadi, Yahya bin Sa'id Qattan tadi, beliau memfatwakan menggunakan kalam Imam Abu Hanifah. Jadi hebatlah. Makulah beliau yang masyhur, dia kata jalasna wallahi Abu Hanifah sami'na minhu fakuntu kullama nazartu ilaihi araftu fi jabhati annahu yattaqillah azza wa jalla. Dia kata kami duduk dalam majlis Imam Abu Hanifah, wallahi demi Allah, Imam Abu Hanifah ni, wa sami'na minhu, dan kami dengar hadis daripada beliau, kan, fakuntu, dan aku ni bila mana aku melihat kepada wajahnya Imam Abu Hanifah, araftu, aku mengenali bahawa annahu yattaqillah, bahawa beliau adalah seorang yang takut pada Allah. Siapa kata tadi? Yahya bin Ma'in. Yahya bin Sa'id bin Qattan, maaf. Dan perkataan beliau yang kedua, dia kata, innahu la'a'lamu hazil ummah bima ja'a min anillahi wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Beliau Imam Abu Hanifah ni adalah orang yang paling berilmu untuk umat ini, yang pernah didatangkan Allah dan Rasulnya. Ini perkataan yang ta'dil lah dia panggil. Kemudian anak murid kepada Yahya bin Sa'id Qattan tadi, yang bernama Yahya bin Ma'in pula, berkenaan dengan Imam Hanifah ni, dia kata apa? Kana siqatun hafizan la yuhdisu illa bima yahfazu bima sami'tu ahadan yajrahahu. Dia kata apa? Kana siqatun. Imam Abu Hanifah ni seorang yang siqah, hafizan, seorang yang penghafal yang mantap, la yuhdisu illa bima yahfazu, tidak meriwayatkan hadis melainkan apa yang beliau hafal, ma sami'tu ahadan, dan aku tidak mendengar sesiapa pun yang menjarahkannya. Siapa kata? Yahya bin Ma'in. Tak ada orang pun yang menjarahkannya. Banyaklah perkataan-perkataan siqah berkenaan Imam Abu Hanifah ni. Demikian juga, satu kali orang tanya beliau, Yahya bin Ma'in ni, berkenaan Imam Abu Hanifah. Orang tanya, asiqatu huwa? Adakah beliau seorang yang siqah? Tanya Yahya bin Ma'in. Maka Yahya bin Ma'in jawab apa? Naam, siqatun. Huwa awra'u man an yukazziba. Beliau siqah, beliau lebih warak daripada orang yang berdusta. Wa ajallu qadran, dia mempunyai kedudukan yang hebat, yang tertinggi, min zalika. Kaza fi manaqibil imam a'zam lil Kurdi. Demikian juga ulama-ulama lain. Imam Jarah wa Ta'dil, Imam Ali ibn al-Madini. Kalau orang belajar hadis ni, dia kena kenal lah nama-nama ni. Ali ibn al-Madini. Beliau memanglah, beliau adalah ustaz kepada Imam Bukhari. Dan beliau terkenal sebagai seorang yang mutasyaddid. Ulama-ulama hadis ni ada golongan mutasyaddid, kita belajar dari dulu kan. Mutasyaddid, ada golongan mutasahil, ada golongan yang mu'tadil. Pun beliau kata tentang Abu Hanifah ni, cerita yang baik-baik tentang Imam Abu Hanifah. Itu usul yang pertama.
Usul yang pertama tadi apa? Al-jarhu muqaddam ala ta'dil. Jarah itu lebih diutamakan di atas ta'dil. Tapi usul tu tak boleh pakai secara mutlak. Dia ada syarat-syarat dia. Dia ada syarat-syarat dia. Tak boleh pakai juga. Walaupun kemudian yang kedua tadi, usul dia apa? Kita bila berlaku ta'arus di antara ta'dil dan jarah, kita kena lihat kepada adat, bilangan. Mana ramai bilangan orang yang menjarahkan dengan bilangan orang yang menta'dilkan. Ini usul yang ketiga dia bagi tahu sini. Usul yang ketiga yang mana Hafiz Ibn Salah rahimahullah ta'ala telah tulis dalam kitab Muqaddimah beliau, Muqaddimah Ibn Salah, atau digelar sebagai Ulumul Hadis, yang mana beliau kata ini adalah mazhab jumhur muhaddithin. Apa usul ni? Usul dia sebut berkata bahawa kalau jarah itu ghair mufassar. Faham tak? Jarah tu ada tapi ghair mufassar. Tidak disebutkan sebab apa. Kalau hanya sebut dhaif saja. Tak sebut dhaif sebab apa? Dhaif sebab hafalan telah hilang ke? Dhaif disebabkan makan Maggi ke? Sebut dhaif saja. Itu panggil jarah ghair mufassar. Jadi dia kata kalau jarah itu ghair mufassar, tidak disebutkan sebab jarah tadi, sebab dhaif tadi contoh, maka waktu itu ta'dil sentiasa ditarjihkan. Kalau ada dua-dua, jarah dan ta'dil, tapi jarah itu ghair mufassar, tak disebutkan sebab dia jadi dhaif, sebab dia jadi alfa-alfa jarah tadi, tak disebut ghair mufassar, maka waktu itu ditarjihkan siapa? Ta'dil. Tak mengira walaupun ta'dil itu mufassar ataupun tidak mufassar, disebut akan sebab ta'dil itu. Sama ada disebut akan sebab ta'dil ataupun tak disebut, itu tak kira. Tapi kalau jarah itu ghair mufassar berbanding dengan ta'dil, maka kita kena dahulukan ta'dil. Ta'dil itu tanpa kita mengira sama ada disebut sebab ta'dil itu ataupun tidak. Itu tak kira. Yang penting kalau nak menjarahkan seorang, kena sebut sebab dia apa. Kita ini kan percakapan kita, fulan tak boleh pakai, itu ghair mufassar tu. Fulan tak boleh pakai mana tu? Apa sebab tak boleh pakai? Apa sebab dia? Kena jelaskan lagi. Cakap bohong, asal cakap je bohong, asal bohong je cakap. Itu sebab dia. Jadi kalau pakai tak boleh pakai saja tak boleh. Dia panggil ghair mufassar. Tak? Jadi kalau jarah dan ta'dil, kalau jarah itu ghair mufassar, maka didahulukan ta'dil. Ta'dil ni tak kira dia mufassar ataupun ghair mufassar. Baik, itu kaedah yang ketiga. Maka kalau kita lihat pada usul ini, banyak mana ulama yang mentajrih, mencederakan Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, semuanya mubham. Maknanya semuanya ghair mufassar lah. Tak? Kalau kita sebut tak boleh pakai saja, tak sebut kenapa, apa asbab tak boleh pakai tadi. Tak? Semuanya mubham. Tidak ada satu jarah pun yang mufassar, maka la i'tibaralah, tidak boleh kita pakai. Jarah itu tidak boleh kita pakai. Dan kita perhatikan semua ta'dilat, semua yang menta'dilkan Imam Abu Hanifah itu semuanya mufassar. Semuanya bagi tahu sebab dia. Yang mana ada perkataan kata wara', ada kata perkataan taqwa,